Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma iftah alaina fi qulubina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, sama-sama pada pagi ini telah selesai kita menunaikan solat subuh secara berjemaah dan sama-sama dapat kita duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah pada pagi ini kita akan menyambung kembali bagi membicarakan kitab Hadis 40 Imam Nawawi rahimallahu ta'ala, yang mana kita masih lagi membicarakan pada hadis yang ke-16, yakni jangan marah, bagimu syurga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa seorang lelaki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berilah wasiat kepadaku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan marah. Lelaki tersebut mengulangi pertanyaannya berkali-kali. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan marah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Adab, bab amaran daripada bersifat marah. Yang mana pada pagi ini kita menyambung seterusnya pengajian kita bagi membicarakan hadis ke-16 ini, iaitu cara merawat kemarahan ataupun cara kita menahan diri daripada marah. Yang mana kita sambung yang kedua, hendaklah seseorang itu mengawal dirinya pada ketika marah, mengingati akan akibat dan kelebihan menahan marah serta memaafkan orang yang bersalah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal qaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan kemarahannya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan-kesalahan orang. Dan ingatlah Allah mengasihi orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Surah Ali Imran ayat 134. Maka yang seterusnya iaitu mengawal diri pada ketika marah, mengingati akan akibat daripada marah kita itu. Contoh, kadang-kadang kita fikir kita boleh pukul orang. Ya betul, kita mampu pukul orang, tapi kena fikir akibat daripada kita pukul orang. Contoh tuan-tuan, kita marah dengan seseorang, kita jentik telinga. Dengan sebab jentik telinga boleh mengakibatkan kematian. Takkah jadi satu bencana pada kita tuan-tuan? Nyaya masuk penjara, penjara mungkin kena seumur hidup tuan-tuan. Jadi kita rasa kita boleh tuan-tuan marah orang, kita boleh pukul orang, tapi ditakuti dengan akibat kita tidak mampu menahan kemarahan kita, akhirnya ia menjadi satu bencana dalam hidup kita tuan-tuan. Jadi jangan mudah-mudah pukul orang tuan-tuan. Lagi-lagi orang yang bukan daripada kalangan keluarga kita tuan-tuan. Hari ni jangan cerita tuan-tuan, pukul anak pun masalah. Ada tuan-tuan jadi kes kena tampar dengan orang tua dia, anak report polis tuan-tuan. Report polis, kena hantar hospital, JKM check tuan-tuan, hospital check, JKM ambil kes, panggil mak bapak datang ke JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, kena sign aku janji kalau lagi sekali berlaku anak akan diambil oleh pihak JKM. Hari ini tuan-tuan, jangan main-main tuan-tuan dengan sebab pukul orang tuan-tuan. Jadi hati-hati. Kemudian
mengetahui tentang kelebihan daripada menahan marah. Kelebihan yang paling mudah kita faham, yakni dapat mengelakkan diri kita daripada kebinasaan. Tadi kalau kita buat, kita boleh pukul orang, kita pukul orang menyebabkan binasa. Jadi kita ambil manfaat dia, yakni perkara yang sebaliknya, menahan kemarahan, boleh menjauhkan diri daripada kebinasaan. Kemudian serta memaafkan orang, tuan-tuan, yang bersalah. Maafkan orang ni, satu, mungkin ada orang buat salah dengan kita. Kita memaafkan, kita ada satu jiwa besar, tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan, tak semestinya kita salah. Kalaupun kita tak salah, tuan-tuan, boleh tak minta maaf? Boleh. Sebagai jadi satu sebab untuk kita memperbaiki keadaan ataupun untuk menjaga hubungan dengan orang lain, tuan-tuan. Kadang-kadang contohlah, tapi bukan orang Section 20 ni, tuan-tuan. Orang perempuan mana pernah hati salah, tuan-tuan? Betul ke? Jadi kalau kita suami cakap dengan isteri kita, abang minta maaf, tak semestinya kita salah. Betul, tuan-tuan? Untuk meredakan keadaan. Orang yang beralah tu sebenarnya mereka lah yang menang berbanding dengan orang yang tak mahu mengalah, tuan-tuan. Tapi bukan cerita sini lah, ini cerita lain tempat, tuan-tuan. Jadi memaafkan orang lain. Kita nak jadi tenang, tuan-tuan. Ini saya kongsi satu amalan, tuan-tuan. Nak jiwa kita tenang, kena maafkan orang. Bayang, tuan-tuan, orang yang kita benci, dia tak ada masalah dengan kita. Dia boleh tidur, tuan-tuan. Kita benci orang, kita tak boleh tidur sebab kita terfikir-fikir, tuan-tuan. Betapa hati kita sakit memikirkan orang lain. Jadi kenapa kita biarkan diri kita dalam keadaan tidak tenang, dalam keadaan tidak bahagia, sedangkan kebahagiaan tu mampu kita ciptakan dalam diri kita, dalam jiwa kita, dengan cara mudah. Apa dia? Memaafkan orang lain, tuan-tuan. Mesti ada sifat memaafkan. Sebelum tidur kita sambil kita tengok apa shilling rumah kita tu, niatkan dalam hati, ya Allah, aku maafkan seluruh ahli keluargaku, pasanganku, anak-anakku, adik-beradikku, mak ayah aku. Semua orang kita maafkan, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ketenangan dalam jiwa kita, tuan-tuan. Itu perkara yang baik, tuan-tuan. Kemudian dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Ta'ala mengasihi, mencintai orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik, melakukan perkara ihsan, berakhlak dengan akhlak mulia. Jadi kalau dalam ayat ini, akhlak mulianya apa dia? Menahan marah, kemudian memaafkan orang lain, dikira sebagai satu akhlak mulia dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah telah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qazama ghaizan wa huwa yastati'u an yunfizahu da'ahu Allah yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu fi ayyu hurisha. Barang siapa yang menahan marahnya sedangkan dia mampu melakukannya, Allah akan memanggilnya di hadapan khalayak ramai pada hari akhirat kelak, serta dia diberi peluang untuk memilih mana sahaja bidadari yang dia kehendaki. Jadi disebut dalam hadis ini, riwayat daripada Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah. Maksudnya banyak jalan riwayatnya. Maka disebut di sini, siapa yang mampu menahan kemarahannya sedangkan dia mampu untuk membalas. Orang buat tak elok dengan dia, dia mampu untuk balas, tapi dia tetap untuk memilih menahan kemarahannya, maka Allah Ta'ala memanggilnya ataupun Allah Ta'ala menyerunya di hadapan halayak ramai pada hari akhirat kelak nanti. Ketika manusia nanti dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di mahsyar nanti, maka dia akan dipanggil dan diberikan peluang untuk memilih mana sahaja bidadari yang dia kehendaki. Bila sebut
diberikan peluang untuk memilih bidadari, bidadari ni tak ada dalam neraka, kecuali hanya di dalam syurga Allah Ta'ala. Maka bila mana diberi pilihan untuk memilih bidadari yang dia kehendaki, maka maksudnya dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni tuan-tuan, ini keistimewaan pada orang lelaki ni. Jadi antara nikmat besar dalam syurga adanya bidadari tuan-tuan. Orang perempuan dengan dipakaikan perhiasan-perhiasan umpama emas, perak dan sebagainya. Kemudian Imam Ahmad telah meriwayatkan, ma qazama 'abdun lillahi illa ma lallah jawfahu imanan. Tidak ada seorang hamba yang menahan kemarahannya kerana Allah, melainkan Allah akan memenuhkan hatinya dengan iman. Disebut di sini tidak ada seorang hamba yang menahan marah kecuali dengan kerana Allah, yakni menahan marah kerana perintah Allah, maka Allah Ta'ala penuhkan dalam hatinya dengan iman. Maksudnya dikuatkan hatinya, jiwanya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa tuan-tuan? Dengan menahan marah itu kan salah satu amalan untuk menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada syaitan yang direjam. Yang mana Imam Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan dua orang lelaki saling mencerca di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang daripadanya mencerca sahabatnya dalam keadaan marah sehingga merah padam mukanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku mengetahui satu kalimah sekiranya dia menyebutnya, nescaya akan hilang apa yang didapatinya, yakni kemarahannya, iaitu sekiranya aku berkata a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yakni aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Yakni ada dua orang lelaki yang saling mencerca, bergaduhlah, yang saling bertengkar, yang saling menghina di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan boleh bayang tuan-tuan, ini zaman Rasulullah. Di sisi Rasulullah orang boleh gaduh gini tuan-tuan, mencerca antara satu sama lain. Bayangkan zaman kita lagi teruk perangai tuan-tuan. Ini Rasulullah yang depan mata mereka melihat Rasulullah. Depan mata mereka melihat mukjizat yang dipertontonkan oleh Rasulullah. Telinga mereka mendengar ucapan bicara baginda Rasulullah. Pun ada lagi orang berani zaman tu tuan-tuan. Zaman ni lagilah teruk. Saya nak sebut tu kenapa tuan-tuan? Zaman ni kalau kita sikit dakwah tuan-tuan, orang tak dengar cakap kita, itu perkara biasa tuan-tuan. Itu jadi ujian pada kita tuan-tuan. Saya tak silap saya perasan dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam WhatsApp tak silap saya, surau ni buat kempen nak dapat 10 soft. Tadi dapat tuan-tuan, agak-agak macam dapat tadi 10 soft kan, solat subuh berjemaah. Teruskan tuan-tuan, teruskan. Suka saya ingatkan, ahli jawatan kuasa terpekik terlolong bawa urutan pergi tibai orang setiap rumah sudah datang pun takkan jadi tuan-tuan, kalau diri kita tak nak datang. Ahli jawatan kuasa ni pemudah cara sahaja tuan-tuan, mengurus takbir. Tapi kalau buatlah macam-macam, tetap nak datang, tetap tak datang. Jadi suka saya ingatkan untuk diri saya, untuk tuan-tuan dan perempuan sekalian, datanglah berjemaah. Apa lagi kita nak fikir tuan-tuan? Dia kalau masuk umur 40 dan ke atas tuan-tuan, 40 tu tunggu masa je tuan-tuan. Saya tahun lepas ramai kawan-kawan belum 50 dah tumbang tuan-tuan. Kalau tumbang boleh bangun tak apa, tumbang jalan terus je tuan-tuan. Dah tak patah belakang dah tuan-tuan. Apatah lagi 50 dan ke atas, 60, 70 kan. Saya nak datang hari ni tuan-tuan, saya teringat satu orang tuan-tuan kat surau ni.
Tapi saya tak nak sebut sini lah. Nanti kan makan saya nak tanya khabar. Lama tak nampak. Ada lagi ke dah tak ada? Takut-takut tuan-tuan. Bilillah, saya bukan orang sini. Datang sebulan sekali. Kadang-kadang pergi umrah 2-3 bulan berjumpa sekali. Tahu-tahu kan, dah tinggal nama je tuan-tuan. Dah jadi arwah kan? Dah meninggal dunia. Jadi kalau masuk umur 40 dan ke atas, solat, kalau boleh solat berjemaah tu solatlah secara kalau boleh solat fardu tu solatlah secara berjemaah. Bukan kat rumah tapi datang surau ataupun masjid. Dah mula melazimi majlis-majlis ilmu, duduk dengar majlis ilmu. Kan? Berapa lama kita solat tuan-tuan, kita sembahyang duk ikut-ikut orang je tuan-tuan. Imam terlebih rakaat, kita pun follow. Ini bagus ni, sembahyang subuh 3 rakaat contohlah kan. Besar pahala. Sedangkan orang tersilap tuan-tuan. Jadi duduk majlis ilmu, belajar tuan-tuan untuk perbaiki amalan kita, kan, untuk tambahkan semangat bila kita dengar tentang fadilat-fadilat beramal ni tuan-tuan. Mudah-mudahan bertambah semangat untuk kita beramal, kan. Kerana masa dah tak lama dah tuan-tuan. 40 tahun sampai 40 tahun sebelum tu, sampai masa kita lahir dulu, 40 tahun dulu, memang masa yang panjang tuan-tuan. Tapi masa yang mendatang nak mati 10-20 tahun lagi tuan-tuan. Macam mana nak cover? Agak-agak sempat ke tuan-tuan? Betul tuan-tuan? Kemudian kalau TV tu tuan-tuan, contohlah kalau tengok TV dah kurang-kurang lah drama-drama tu tuan-tuan. Saya tengok drama mengarut je sekarang ni tuan-tuan. Betul tuan-tuan? Tak apa-apa punya drama tuan-tuan. Drama bukan cerita yang bukan memberi semangat pada masyarakat untuk kebaikan. Bahkan cerita-cerita yang akan menimbulkan polemik dalam masyarakat tuan-tuan. Rugi tuan. Rugi. Ada satu drama tuan-tuan, saya pun tak ingat apa tajuk dia tuan-tuan. Tapi cerita konflik dalam rumah tangga. Yang berlakon tu pun, dia pun tak silap saya dah masuk 40 perempuan tu. Dia pun tak kahwin lagi. Cerita watak konflik dalam family, dalam keluarga. Agak-agak tuan-tuan, orang-orang seni ni jiwa dia jiwa seni tuan-tuan. Kalau dia berlakon tu, dia menghayati tuan-tuan. Lagi dia jadi takutlah nak kahwin tuan-tuan. Lagi kita yang menonton anak muda ni tengok pula tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan ramai kat luar sana tuan-tuan tak peduli bab kahwin ni. Tuan-tuan kalau perasan ni keluarga kita pun berlaku kot. Umur 30 tak kahwin senyum je tuan-tuan. Dulu kalau lepas 25 tak kahwin susah hati. Sekarang senyum. Apa dia fikir? Dia ada pekerjaan yang bagus apa semua. Macam saya sebut bulan lepas lah, saya tak nak ulang. Perkahwinan ni sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Selain daripada matlamat utama dia. Apa matlamat utama perkahwinan tuan-tuan? Siapa boleh jawab? Jawab serentak lah. Apa matlamat pertama perkahwinan? Menambah zuriat. Saya rasa kurang tepat. Sunnah. Tak kahwin pun boleh jadi sunnah tuan-tuan. Menghalalkan yang haram tuan-tuan. Banyak benda dalam dunia ni yang haram tak boleh jadi halal kecuali bab kahwin je tuan-tuan. Betul tak tuan-tuan? Asalnya hukum dia haram tuan-tuan. Tapi dengan sebab perkahwinan dia jadi hukum dia halal, harus tuan-tuan. Tuan-tuan fahamlah tak payah syarah banyak-banyak tuan-tuan. Tuan-tuan, perkahwinan ni menghalalkan yang haram tuan-tuan. Jalan keluar untuk masalah jiwa manusia. Laki ada masalah jiwanya, perempuan pun ada masalah jiwanya. Zaman ni tuan-tuan. Maaf lagi tajuk tuan-tuan, kita patah balik. Cuma saya nak sebutkan tadi tuan-tuan, betapa zaman Rasulullah pun ada orang berani duk gaduh sebelah Rasulullah, apatah lagi zaman kita ni tuan-tuan. Jadi pengajaran ni tuan-tuan, kita dakwah dan terus berdakwah.
sampaikan kebaikan pada masyarakat, walaupun kebaikan kita ni dipandang kecil ataupun tidak dipandang langsung, tuan-tuan. Maka apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menahan daripada marah, yakni dengan mengucapkan kalimah isti'azah, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yakni aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Kerana lazimnya marah ini daripada godaan ataupun hasutan daripada syaitan. Maka minta perlindungan daripada Allah Ta'ala ataupun dengan Allah Ta'ala supaya dilindungkan kita daripada syaitan yang direjam, supaya dilindung diri kita daripada godaan syaitan yang menyebabkan kita boleh jadi marah. Wallahu ta'ala a'lam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagai penutup kuliah pada pagi ini, sikitlah beberapa informasi saya nak kongsikan. Kita pun subuh dah 6 lebih, tuan-tuan. Dia tak boleh lama-lama, tuan-tuan. Kalau kita start 6.30, boleh 7 suku tu cantik, tuan-tuan, 45 minit. Ini kita start pun 6.45. Saya tak nak ambil masa panjang lah. Dia biar sikit asalkan berkesan. Jadi yang pertama, tuan-tuan, kita maklum di seluruh negeri Selangor, surau-surau berlaku pertukaran ahli jawatan kuasa bermula daripada 1 Januari yang lalu. Jadi sedikitlah nasihat daripada saya dan perangsang semangat. Jawatan ini satu tanggungjawab daripada Allah Ta'ala, satu amanah daripada Allah. Bayangkan, tuan-tuan, kita ada isteri, ada anak-anak, itu pun dah rasa besar dan akan ada soal jawab di akhirat. Ini nak jaga satu karya pula, tuan-tuan. Lagi beban atas kepala kita, tuan-tuan. Jadi nasihat saya apa? Jadi ambillah tanggungjawab dan amanah ini dengan melaksanakan secara bersungguh-sungguh. Bukan sekadar nama sahaja, ahli jawatan kuasa, pengerusi, imam, bilal, apa benda lah, tapi laksanakanlah tugas itu dengan bersungguh-sungguh. Bukan sekadar kita bersungguh-sungguh dari segi sudut pembangunan material, tambah bangunan, tambah aircon, tambah batang pipe ke apa benda, tuan-tuan. Bukan sekadar itulah. Bukan kata tak boleh buat, bukan sekadar tu. Tapi fikirkan macam mana kita nak tambahkan bilangan jemaah untuk solat berjemaah, khususnya di surau ni, tuan-tuan. Saya lihat mutaakhir ni, tuan-tuan, pada saya satu fenomena yang kurang elok lah, tuan-tuan. Masjid surau mereka bersaing antara satu dengan yang lain dari segi sudut pembangunan, tuan-tuan, material, tuan-tuan. Apa guna bangunan bertingkat-tingkat tapi tak ada jemaah, tuan-tuan? Ada manfaatnya ke, tuan-tuan? Zaman Nabi, tuan-tuan, tiangnya batang tamar je, tuan-tuan. Sepatutnya tempat kita ni pakai batang ukut getah je kot buat tiang. Bumbungnya apa? Pelepah tamar sahaja. Lebih sederhananya lagi, lantainya kita kapet, tuan-tuan. Dulu saya ingat, tuan-tuan, masa baru pasang kapet merah ni, tuan-tuan, jalan pun tak balance, tenggelam kaki, tuan-tuan. Punyalah tebal. Zaman Nabi, tuan-tuan, masjid Nabi hanya berlantaikan tanah sahaja. Dalam hadis Nabi SAW pernah beberapa ketika Nabi sujud, bangun Nabi menyapu tanah pada dahi Nabi SAW, tuan-tuan. Nak tunjuk betapa tidak tanah, berlantaikan tanah, tuan-tuan. Tapi jemaahnya ramai, tuan-tuan. Kita kapek tenggelam, muka kalau sujud tu, tuan-tuan, lemah muka kita, tuan-tuan. Orang tak datang, tuan-tuan. Jadi letak azam baru, ubah, tuan-tuan. Saya cerita mana-mana tempat, saya cerita benda sama, supaya saya nak nampak persaingan dari segi sudut ni, tuan-tuan. Ini kempen pujuk masyarakat untuk datang solat berjemaah, tuan-tuan. Solat subuh berjemaah, solat 5 waktu semua ni secara berjemaah. Kalau boleh melimpah sampai luar. Ruang dalam ni penuh lah maksudnya. Kalau boleh gitulah kempenkan.
Jadi antara perkara yang boleh dilakukan, contoh macam surau ni kan surau Jumaat. Jadi mungkin sebelum start azan pertama tu 2-3 minit, satu dialog je tuan-tuan, dialog yang sama ulang-ulang. Kan? Ucapan tahniah, kan? Assalamualaikum, kami daripada ahli jawatan kuasa surau An-Nur mengucapkan tahniah kepada tuan-tuan kerana sudi hadir untuk solat di tempat kami. Mudah-mudahan kehadiran tuan-tuan ini menurunkan rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohlah kan. Ayat memujuklah tuan-tuan. Tanpa tuan-tuan siapalah kami. Tuan-tuan. Ayat memujuk. Tuan-tuan, dia sekali dengar dia tak rasa tuan-tuan. Tak tahulah tuan-tuan kan. Pengalaman lah tuan-tuan. Kita ada seorang yang kita berkenan, kan? Kita nak tackle dia. Bahasa moden dia lah. Cakap sekali tak jalan tuan-tuan. Kena ayat banyak kali. Kan? Kalau orang Melaka kata sampai berbuih mula aku cakap. Cakap tuan-tuan, ulang. Jangan tukar dialog tau. Dialog yang sama. Manusia ni kalau tukar-tukar, dia akan tangkap yang lain-lain tuan-tuan. Dia takkan sama. Tapi kalau dialog yang sama, dia akan pegang tu satu. Akhirnya dia akan betul-betul ingat tuan-tuan. Ulang dialog yang sama. Sekali, 2 kali, 3 kali, lalas 100 kali tuan-tuan. InsyaAllah ramai tuan-tuan. Dia sebenarnya dialog tu bukanlah satu perkara yang penting. Tapi bila kita usaha tuan-tuan, dia begini tuan-tuan. Pepatah Melayu kan dia kata apa? Jika tak dipecahkan ruyung, manakan sagunya kan? Betul tuan-tuan? Saya main sebut je tuan-tuan. Kan? Mana dapat sagunya? Maksudnya kalau kita tak usaha tuan-tuan, kita takkan dapat hasilnya. Hasil tu siapa yang tentukan? Allah Ta'ala. Tuan-tuan. Jadi kita usaha pujuk masyarakat, kan? Itu bentuk dakwah tuan-tuan. InsyaAllah Allah Ta'ala akan datangkan hasilnya. Mula seorang, 2 orang, 3 orang, akhir-akhirnya ramai tuan-tuan. Tapi pagi ni Alhamdulillah saya tengok ramai tuan-tuan. Saya boleh tunjuk muka-muka baru yang saya tak kenal tuan-tuan. Maksudnya saya dah lama dah kuliah kat sini tuan-tuan. Daripada sebelum kahwin, dah kahwin lagi tuan-tuan. Itu yang pertama. Yang kedua, insya-Allah 24 hari bulan 4 pertengahan Syawal akan datang. Saya ada satu trip umrah, satu bas lah. Setakat ni ada 20 kekosongan lagi. Kalau ada siapa-siapa yang nak pergi umrah bulan Syawal dengan saya pilih Syawal ni sebab bulan yang selesa lah untuk pergi umrah. Tak ramai jemaah umrah di sana. Kemudian insya-Allah mudah-mudahan sebab tak ramai itu mungkin ada peluang untuk nak dapat cium Hajarul Aswad dan solat dalam Hijri Ismail. Kemudian bulan 4 ni cuaca pun sedap lagi. Tak berapa sejuk, tak berapa panas di tengah-tengah tuan-tuan. Jadi harga sebab package ni ada 2 package. Package ekonomi hotel 300 meter, kan? Dengan package premium hotel 50 meter lah. Ni cerita kat Mekah. Madinah dekat je, sama je. Jadi harga kalau ekonomi 8,5. Saya tak ingat sangat lah. Pada 8,5. Kalau premium daripada 10,5 bilik berempat lah. 10,500 bilik berempat premium. 8,500 bilik berempat ekonomi. Tapi naik kapal terbang semua sama ekonomi lah, dan tak ada beza. Cuma kelebihan dia bermalam di Taif 1 malam. Kemudian sebab masuk Mekah dulu, daripada Mekah ke Madinah akan naik kereta api lah. Semua dah harga tu termasuk harga tiket kereta api lah. Jadi kalau ada siapa-siapa berhajat boleh WhatsApp dengan saya. Jadi kalau ada siapa-siapa berhajat boleh WhatsApp dengan saya lah untuk booking, insya-Allah. Kemudian yang terakhir, program untuk bulan Ramadan nanti dengan orang asli, buka puasa, solat tarawih dan moreh bersama masyarakat orang asli di Pos Piah Sungai Siput, Perak. Jadi yang pertama, saya mencari siapa-siapa yang sudi jadi sukarelawan. Kerana program ini pun agak besar sebab kita nak kena masak untuk 500 orang dalam bulan Ramadan. Kalau bukan Ramadan bolehlah penat-penat minum air kan. Ramadan pula tu. Jadi kalau ada siapa-siapa yang sudi untuk jadi sukarelawan, syaratnya satu je, mesti ada 4x4.
mesti ada 4x4 untuk masuk ke tempat tu. Setakat ni baru ada 2 kereta lah, baru ada 4 orang peserta. InsyaAllah lah pelan-pelan nanti adalah. Target-target dalam 15 orang peserta lah saya target begitu, 15-16 orang. Yang kedua, untuk satu orang bajetnya RM10. Bajet untuk satu orang RM10 untuk 500 orang tuan-tuan. Jadi lebih kurang RM5,000 lah. Kemudian yang ketiga, sumbangan beras seperti biasa, satu pack RM20 lah untuk 350 pack, untuk diserahkan kepada 4 buah kampung dan 2 buah surau Jumaat di sana. Jadi kalau ada siapa yang sudi untuk turut serta dan sudi untuk sama-sama menyumbang, saya alu-alukan insya-Allah. Tapi kalau boleh mesti ada wakil lah daripada Seksyen 20 ni. Tengoklah tempat orang asli, kawasan orang asli tuan-tuan. 500 orang tu tuan-tuan, mungkin yang Islam 100 orang je. Yang 400 lagi tak Islam tuan-tuan. Tapi program ni untuk buka mata mereka untuk melihat bagaimana kehidupan orang Islam, ibadah orang Islam pada bulan Ramadan. Sama-sama ajak buka puasa, tapi tarawih taklah, tarawih yang Islam. Kemudian sama-sama untuk moreh sekali tuan-tuan. Moreh roti canai, tapi bukan tebal sana lah tuan-tuan, bawa daripada sini roti canai segera. Cuma goreng di sana lah. Orang asli nak dapat makan roti canai pun susah. Jadi kita bawa siap daripada sini insya-Allah. Jadi saya ajak, kalau nak riadah pun menarik tuan-tuan. Saya mungkin tak riadah lah, pergi bulan Ramadan tidur je tuan-tuan. Ada sungai dan sebagainya di sana. Jadi kalau ada sudi, boleh nanti WhatsApp dengan saya, ustaz saya nak pergi apa semua. Tapi syaratnya tu ada 4x4 sahaja. Macam beras kami beli di sana, supaya kereta daripada sini kosong, boleh bawa macam-macam sumbangan daripada sinilah, bentuk-bentuk yang lain. Dan satu saya lupa, sumbangan bulanan tuan-tuan. Saya mengharapkan kalau ada mainan-mainan terpakai, tuan-tuan jangan kumpul kat surau. Saya ada kuliah sini tuan-tuan bawa, nanti surau jadi store, saya tak nak lah macam tu. Bila ada kuliah saya kat sini, tuan-tuan bawa. Setiap hari Ahad minggu kedua kuliah subuh, kalau ada mainan-mainan terpakai, bawalah. Mainan tu sebagai hadiah untuk anak-anak orang asli di pendalaman tuan-tuan. Budak-budak ni kalau kita dah tangkap dia dulu, insya-Allah tuan-tuan, nanti umur dia belasan tahun, dia akan terima Islam sebagai agama. Saya percaya kalau dia masuk Islam, akhirnya keluarga dia, mak ayah dia pun akan masuk Islam juga. Banyak tuan-tuan saya dengar, bila anak-anak orang asli ni masuk Islam, dia akhlak dia jadi anak yang baik, akhlak dia bagus tuan-tuan. Sehingga mak ayah dia terpersona dengan akhlak anak dia, akhirnya mak ayah pun masuk Islam tuan-tuan. Jadi ni salah satu bentuk dakwah. Kita nak ceramah panjang-panjang cerita, bukan dia faham. Jadi dengan bentuk sumbangan mainan terpakai tuan-tuan, bukan kena beli, tuan-tuan cucu dah besar-besar. Jadi mainan-mainan terpakai ni tuan-tuan bawa ke sini masa kuliah saya, supaya dapat kita kumpulkan dan sumbangkan kepada masyarakat orang asli. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kita tutup majlis kita pada pagi ini dengan bacaan doa dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawatal arda bi nuri syamsika wal qamarika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah cahaya hidayah dalam hati kami seperti mana cahaya matahari dan bulanmu selama-lamanya dalam kerahmatan, keberkatan dan pengampunanmu ya Allah. Ya Allah, ya arhamar rahimin, ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.